Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertumbuhan ekonomi Malaysia khususnya akan terkesan sekiranya skala konflik Palestin-Israel semakin melebar dan melibatkan negara Arab serantau. Kementerian Ekonomi menjelaskan jika meluas melibatkan negara Arab serantau, konflik terbabit akan memberi kesan signifikan terutama kepada kenaikan harga minyak dan gas dunia serta gangguan bekalan rantaian perdagangan. Walau bagaimanapun, secara amnya, konflik itu tidak memberi kesan langsung kepada dunia kerana kedua-dua negara bukanlah merupakan negara dagang utama dunia. Selain itu, usaha memboikot syarikat perniagaan yang ada kaitan dengan Israel menyebabkan pengguna cenderung beralih kepada produk keluaran tempatan dan seterusnya meningkatkan aktiviti ekonomi domestik. Institut Kanser Negara bercadang membina sebuah bangunan baharu bagi menampung keperluan pesakit kanser yang semakin bertambah setiap tahun. Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Anis Harun, bangunan baharu itu akan dilengkapi dengan pertambahan wad dan pelbagai kemudahan fasiliti rawatan kanser. Jelas Dr. Anis pihaknya kini sedang merangka kertas kerja bagi kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kawasan belakang bangunan sedia ada IKN dikenalpasti lokasi sesuai untuk mendirikan bangunan baharu. Selain itu, bagi menampung kos rawatan pesakit kanser yang semakin tinggi, IKN komited menghasilkan produk radiofarmaceutical untuk dijual di mana pada 2022 ia berjaya meraih keuntungan hampir RM5 juta. 33.61% atau 230,436 tan metrik buah-buahan berfokus seperti betik, durian, nenas dan pisang menjadi sasaran kerajaan Johor untuk ditingkatkan produktivitinya pada tahun 2027. Sasaran peningkatan turut melibatkan sayur-sayuran berfokus seperti cili dan halia. Pelbagai insentif disediakan dengan mendapat kerjasama agensi terlibat yang komited membantu petani menjalankan tanaman dan meningkatkan kuantiti serta kualiti tanaman. Ekspor tanaman berpotensi melibatkan produk berfokus ke negara jiran juga dipergiat kerajaan negeri. Percubaan pertama ekspor nangka ke China pada tahun hadapan juga dilaksana susulan pelaksanaan protokol baharu pemeriksaan dan kuarantin antara Malaysia dan China April lalu. Bersempena dengan akhir tahun 2023, Malaysia Airlines mengambil inisiatif untuk menambah kapasiti penerbangan dengan tawaran harga tiket menarik ke beberapa destinasi domestik dan antarbangsanya. Tawaran menerusi jualan akhir tahun tersebut bermula hari ini hingga 11 Disember 2023. Antara destinasi terlibat dari Kuching ke Singapura, Kuala Lumpur ke Kertajati, Indonesia dan ke Ho Chi Minh, Vietnam. Bersempena pengumuman mengenai kemasukan 15 hari tanpa visa untuk rakyat Malaysia yang melancong ke China mulai bulan depan pula, tambang menarik turut disediakan melibatkan destinasi Guangzhou, Shanghai dan Beijing. Malaysia Airlines juga akan meningkatkan kekerapan beberapa penerbangan ke India sempena pengumuman kemasukan 30 hari tanpa visa untuk pelawat dari negara itu ke Malaysia. Sedikit perkembangan luar negara. Bagi mencegah kemasukan lebih banyak bot yang membawa pelarian Rohingya, pasukan polis dan kumpulan nelayan di Aceh melakukan rondaan di kawasan perairannya. Pada bulan ini, lebih 1,000 pelarian Rohingya masuk ke Aceh selepas bot mereka hanyut dan terkandas. Polis di Aceh Timur memaklumkan terdapat 36 bot membawa pelarian Rohingya cuba mendarat di Aceh menyebabkan mereka melakukan rondaan. Rondaan dilakukan secara menyeluruh melibatkan semua kawasan termasuk di Selat Melaka. Pasukan polis berkawal dan meronda 24 jam setiap hari. Rondaan turut disertai nelayan dan penduduk kampung tempatan. Semasa tiga berakhir di sini, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.